Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar ya. So kita sambung kuliah kita. Kita akan masuk kepada bahagian ini ya, analysis of function, relative extrema, graphing polynomial. Boleh ya? So dalam page ini kita lihat satu perkataan dekat sini ya, iaitu relative ya, relative, di mana ekstrema ni kita semua tahu ya, ekstrema ni dia merujuk kepada sama ada dia maksimum ataupun minimum. Boleh? So cuma relatif ini untuk kita menentukan dia adalah relatif maksimum ataupun relatif minimum, dia tertakluk kepada dua keadaan. Yang pertama sekali adalah apa yang disebut, saya tulis kat sini ya, nombor satu adalah neighborhood ya. Neighborhood tu ataupun dengan ayat yang mudah kita boleh katakan dia sebagai jiran lah, kejiranan ya. So keyword dia saya tulis sini jiran. Boleh? Ini adalah nombor satu yang kita kena cek. Nombor dua yang kita kena cek adalah ada tak perubahan tandaan bagi f prime pada titik tersebut. Saya tulis kat sini perubahan tandaan bagi f prime x. Boleh? So maksud dia, kalau saya bagi contoh kat sini, contoh ya, contoh mudah sahaja. Kalaulah kita ada graf macam ni, contoh ya. So katakan ini adalah titik dia, dan katakan x ini adalah 10 sebagai contoh lah ya. X ini adalah 10. Jadi kita perhatikan pada sini, pada titik x sama dengan 10 ini ada tak jiran? Maksud dia jiran tu mesti ada jiran sebelah kiri dan juga jiran sebelah kanan. Jawapannya ada. So ada jiran. Jadi syarat yang pertama dekat sini, jiran ini telah pun dipenuhi. Nombor dua, ada tak perubahan tandaan bagi f prime? F prime tu apa? F prime tu adalah gradient, kecurunan dia. Baik, kita lihat rajah itu semula. Tengok kat sini, di sebelah kiri ini kita lihat dia macam tu, dan sebelah kanan ini dia ke bawah kan. So maksud dia gradient dia dekat sini, kecurunan dia adalah increase, dekat sini decrease. Jadi kita boleh tulis f prime sebelah kiri ini adalah positif, f prime di sebelah kanan ini adalah negatif. Nampak tak? Dia ada perubahan tandaan daripada positif ke negatif. Dia tak boleh positif-positif, itu tak ada perubahan tandaan dia mesti sebaliknya. Sini positif, sini negatif, ataupun sini negatif, sini positif. So kalau ada kedua-dua ciri ini, iaitu kejiranan dan juga perubahan tandaan, maka baru kita boleh katakan relatif. Jadi dalam konteks yang ini kita boleh katakan sebagai relative maksimum, sebab dia adalah titik maksimum pada sekitar point ini. Boleh tak? So ini adalah penjelasan macam mana kita nak menentukan relative maksimum ataupun minimum, yang disebut relative extrema. Boleh tak? Okey. Jadi kita lihat example di sini. Ada diagram sekali dekat sini kan. Jadi dalam diagram ini kita diberi tiga fungsi yang berlainan ya. So yang pertama sekali seperti yang kamu lihat kat sini, fx sama dengan x kuasa 2, yang pertama yang ini. Yang kedua adalah x cube, yang ketiga adalah x cube tolak 3x tambah 3, macam ni kan. Baik, kita cek satu-satu. Nombor satu dekat sini. Dekat sini kita lihat dia pun dah bagi syarat ya. Dekat sini yang fx sama dengan x kuasa 2 ni dia suruh cek pada x sama dengan kosong. Yang nombor 2 ini pada mana? Ini pada ini sebenarnya ini pun sama juga ya. Ini pun sebenarnya x sama dengan kosong juga. Tengok apa yang berlaku. Ada tak relative extrema tu? Dan nombor 3 kat sini dia ada 2 point disuruh cek, iaitu pada x sama dengan negatif 1 dan juga x sama dengan 1. Dan kalau kamu lihat dekat sini, explanation dekat sini dah adalah diterangkan relative minimum dan sebagainya kan. Ini no relative extrema,
Ini relatif maksimum pada negatif 1, minimum pada 1. Betul ke? So kita nak check sekarang ni. Baik, nombor 1 dekat sini. Jadi kita lihat dekat sini, kosong dekat mana? Kosong dekat sini, betul? Jadi kita check dulu, adakah dia mempunyai jiran kiri kanan? Jawapannya ada. Ini jiran sebelah kiri, ini jiran sebelah kanan. Maka syarat nombor 1 settle. Nombor 2, kita lihat. Jadi dekat sini ada perubahan kecurunan, ada perubahan tandaan bagi f prime, decrease, increase. Ya, oleh sebab itu baru kita boleh katakan dia adalah relatif. Relatif apa? Relatif minimum. So dekat sini adalah relatif minimum. Boleh? Okey. Yang contoh yang kedua, pada kosong kat sini kita lihat apa yang berlaku. Adakah dia mempunyai jiran sebelah kiri? Ada. Jiran sebelah kanan? Ada. Okey. So yang case condition yang pertama settle. Yang kedua kita lihat, ini dia naik ke atas, ini dia naik ke atas. Jadi f prime dia adalah positif yang mula-mula. Lepas tu f prime dia tetap juga positif pada selepas kosong. Jadi dalam hal ini tidak ada perubahan tandaan bagi f prime. Sebab itulah kita lihat dekat sini, dia bagi tahu apa? No relative extrema. Ya, dia tak ada relative maksimum ataupun minimum. In fact, ini adalah apa ni? Ini adalah inflection point. Boleh? Okey, yang contoh yang ketiga, kita lihat dekat sini ada 2 point, satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Kamu boleh check lah ya, boleh check. Dia ada jiran sebelah kiri, ada jiran sebelah kanan. Point yang kedua pun sama juga, ada point sebelah kiri, ada jiran sebelah kiri, ada jiran sebelah kanan. Dan dia punya f prime pun ada perubahan ya. Ini positif, saya simpulkan je. Dekat sini pun di sini negatif. Nampak? So dekat sini negatif, dekat sini positif. Boleh? So oleh sebab itu kita boleh katakan yang titik ini merupakan relatif maksimum, sementara titik ini merupakan relatif minimum. Boleh guys? So ini adalah penjelasan dia kepada apa yang ditulis di bahagian sini. Boleh? Okey, kalau kita faham yang ini, mohon korang semua semak ini, please have a read this one. So tengok apa penerangan yang diberikan dekat sini in comparison dengan dua diagram yang diberi. Okey, habis yang itu. Now kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu diberi satu teorem dekat sini. Teorem sini lepas tu teorem sini dia ada tulis something lah ya, yang ni kamu boleh lihat, boleh baca kat sini. Cuma saya nak pinpointkan dekat sini, yang ini we call X a stationary point of F if F prime is equal to 0. Baik, saya nak bulatkan yang ini, perkataan stationary point. Lepas tu ini adalah condition dia. Boleh nak? Okey, so sekarang ni kita ada apa kat sini? Kamu semua ingat tak? Sebab dekat sini ada tulis satu perkataan ini tau, critical point. Nampak? So sekarang ni apakah perbezaan di antara critical point dengan stationary point? Kalau saya tulis kat sini, apakah
Ini dia. Okey. So, apakah perbezaan di antara stationary point dengan critical point? Jawapan dia ayat paling mudah adalah stationary point ini subset kepada critical point. Itu ayat paling mudah lah. So, kalau kita buat macam ni ya. Stationary point subset kepada critical point. Maksud dia apa? Maksud dia adalah critical point ini lebih besar daripada stationary point. Sebab apa critical point ini lebih besar? Sebab kerana critical point ini dia boleh include the undefined cases. Nanti kita lihat ya. So ini saya tulis kat sini, dia boleh nampak? So, apa contoh undefined cases? Apa contoh dia? Contoh dia adalah kalau kita ada sharp end, sharp point. Ingat lagi tak? Contohnya, kalau kita ada sharp end. Contohnya. Okey, kita lihat diagram ini dulu. Ini. Diagram ini. Okey, kalau tengok pada diagram ini, nampak tak? Ini adalah curve dia kan? Curve dia. Lepas tu sampai sini, ada sharp end dekat sini kan. Lepas tu dia turun ke bawah, jumpa lagi sharp end dekat sini. Lepas tu dia curve ni terus sampai sini. Nampak? So, jadi kita dah belajar sebelum ini pada sharp end, apa yang berlaku pada sharp end adalah f prime dia is not defined. Pada sini dan sini, kedua-dua ni f prime dia is not defined. Clear? Yang ini ya. Ini dan juga yang kat sini. Nampak? It's not defined. Ya. So jadi kalau dia kita dah tahu pun dia adalah is not defined, adakah dia merupakan critical point? Jawapan dia adalah semua point kat sini 1, 2, 3, 4, 5 semuanya adalah critical point. Dapat? Boleh tak? Tetapi yang pada tidak define ini dia bukan stationary point. Boleh? Stationary point hanya ada 3 sahaja. 1, 2, 3. Clear? Boleh? Itu dia. So, dekat sini nak bagi tahu secara basicnya, kalau kita nak dapatkan stationary point ataupun critical point, apa yang perlu kita buat adalah kita kena, untuk ini kita kena buat f prime x, kita equalkan dia dengan 0, maka kita akan dapat nilai-nilai x. Boleh tak? So, ini adalah yang cuba disampaikan dalam page ini. Boleh ya? Baik. Sekarang kita lihat dekat sini. So, maksudnya dekat sini kan, kalau kita tulis kat sini, kalau kita nak buat sedikit kesimpulan ya. Contohnya adalah kita katakan ya, kalau kita nak kaitkan sikit saja, apa yang boleh kita simpulkan tentang inflection point? Saya buat sikit sini. Catatan ya. Catatan tentang inflection point. Jadi dekat sini, kalau kita nak kaitkan dengan inflection point ni, adakah dia stationary point ke ataupun critical point? Right? So, dekat sini secara umum secara umum kita boleh katakan pertama sekali, inflection point is the critical point. Clear? So, inflection point
is the critical point. Clear? Itu nombor 1 kalau kita merujuk kepada inflection point. Okey, nombor 2 kita boleh simpulkan tidak semua inflection point adalah stationary point. So kita katakan not all boleh ni. Ini kita sambil-sambil bercerita sebab kita dah ada diagram macam ni kan. Ini diagram, contohnya diagram ini dia tak ada inflection point, tapi kita dah bincang pasal ini. Saya masukkan sikit lah, nanti kita akan bincang lagi tahu yang pasal inflection point ni. Cuma saya nak bagi tahu juga. So apakah contohnya? Contohnya yang kita katakan not all the inflection point be the stationary point. Contohnya kalau kita ada vertical tangent, contohnya kalau kita ada contohnya kalau kita ada case di mana wujudnya vertical tangent. Nanti kita lihat, saya rasa ada diagram yang merujuk kepada perkara-perkara berikut. So ini kalau dia ada vertical tangent, dia bukan stationary point, tetapi dia adalah critical point. Boleh? Okey, habisnya itu. Kita pergi kepada contoh yang ini, example 2. So we are given ini. Lepas tu dia kata apa? Dia minta kita supaya find all the critical point. So seperti biasalah, kita akan buat f prime sama dengan kosong. Betul? So jadi dekat sini kita boleh buat semudah macam ni je lah. Kita buat so we are given fx. Lepas tu kita carilah f prime x dia. Betul? Then kita akan buat macam ni. Therefore, dan akhirnya kita akan dapati nilai x yang yang kita perolehi adalah plus minus 1. Boleh? So itu adalah jawapan dia lah, itu adalah jawapan dia. So ini adalah jawapan dia. Here we go. Itu adalah critical point dia. Boleh ni? So jadi sekarang ni kita lihat tengok yang ni. Contoh seterusnya kita ada apa tengok ini pula. Okey, kita diberi ini. Right, we are given fx sama dengan 3x 5/3 tolak 15x 2/3. Okey, tapi sebelum tu saya nak highlightkan juga dekat sini contoh tadi tu sebenarnya contoh ini sebenarnya kan dia ada inflection point tau. Dia ada inflection point, tapi nanti kita akan bincang semula cuma yang kita nampak sekarang ni x tu ada dua nilai, betul tak? Plus minus 1 kan. Tapi nanti kita akan bincang semula sebab di x cube ni kalau kita sketchkan dia, somehow dia ada inflection point sebab dia punya rajah dia, kalau kita cuba sketchkan dia akan jadi macam ni tau. Akan jadi so lebih kurang so graf dia akan jadi lebih kurang macam ni. Macam tu. Right? Oh, mungkin tak tepat dekat situ. Lebih kurang macam tu lah di mana minus 1 dengan 1 tu berada dekat sini
Ini -1, ini adalah 1, betul? So jadi sebenarnya in between this curve sebenarnya ada satu inflection point dekat sini. Ya, so nanti bila kita masuk kepada contoh yang seterusnya nanti kita akan bincang pasal perkara-perkara begini. Boleh? Okey, so for time being the critical point adalah plus minus 1 dulu. So, cuma dia ada satu lagi sebenarnya. Okey, kita pergi kepada contoh ini. So, what happen here? Kita diminta mencari all the critical point, betul? So, jadi kita dah tahu dah kalau nak cari critical point, kita akan buat f prime equal to 0, betul? Kita pun cuba buat. Apa yang kita dapat dekat sini? Kita dapat f prime kita macam mana? Ni agak panjang ya, agak panjang. So kalau kita buat pun dekat sini, kita dapat macam mana ni? Kita dapat f prime x, kita dapat 5/3. Okay guys, so buat secara berhati-hati ya. Dan last kali selepas kita simplifykan everything, kita akan perolehi f prime kita adalah seperti berikut. Now apabila kita buat f prime equal to 0, kita dapat apa? Kita dapat dua benda ya. So now kita akan buat macam ni tau. Now kita akan buat f prime x equalkan dia dengan 0, sebab kita nak dapatkan critical point. Apa yang berlaku kat sini? Ingat, dalam kes ini dia dah jadi rational function kan? Dia ada numerator dan ada denominator. Jadi apabila kita buat f prime equal to 0, kita dah akan dapat yang ini. Kita akan dapat pertama sekali ini ya. Cuba kat sini. Yang pertama sekali kita akan dapat, okey, saya buat nombor 1. F prime tu is equal to 0 kalau x tu sama dengan 2. Macam ni dan yang kedua, f prime x tu is undefined if x equal to 0. So korang nampak tak? Boleh? So sekarang ini dari sini kita dah boleh buat sedikit kesimpulan, iaitu kalau kita nak mendapatkan critical point, apakah nilai x dia? X dia adalah 0 dan juga 2. Clear? Tetapi kalau kita nak bincangkan pula mengenai stationary point,
maka nilai X dia adalah 2 sahaja. So korang nampak tak sekarang ni? Sebab critical point dia boleh include the undefined cases. Jadi ini adalah satu contoh di mana ini boleh undefined jika X tu kosong. Boleh tak? So itu adalah penjelasan bagi yang ini. Now kita pergi kepada next punya. Ini apa ni? The first derivative test. Okey, yang ini dia menyatakan tentang relative maximum, relative extremum yang kita dah tahu sebelum ni kan. Yang ini, lepas tu where f prime changes the sign, macam ni kan. So maksud dia ada macam ni lah. Kalau graf tu macam ni ataupun graf tu macam ni, dia memang ada relative maksimum dan juga minimum. Sebab pada point sini kita lihat kejiranan dia memang ada kejiranan kan, kiri kanan, dan dekat sini dia naik, dekat sini dia turun, dekat sini dia turun, dekat sini dia naik. Jadi f prime dia positif, f prime dia negatif, ini f prime dia negatif, ini f prime dia positif. Jadi ada perubahan tandaan bagi f prime. Sebab itulah kita ada itu. So now kita akan lihat rumusan penting yang berikut. Our next page. Ini dia beberapa rumusan penting dari apa yang kita belajar selama ini. Baik, kita akan analysekan satu persatu. Tengok kita boleh tangkap tak? Okey, case yang ini, setuju tak dia merupakan critical point? Ya, setuju? Ya? Dia memang critical point. Adakah dia stationary point? Ya, betul. Adakah dia relative maximum? Tengok sini, dia ada perkataan relative. Relative bermaksud dia ada kiri dan juga ada kanan. Ada tak jiran kiri? Ada. Ada tak jiran kanan? Ada. Right? Lepas tu dia punya tandaan f prime dia adakah berubah? Ya, berubah. Dekat sini dia increase, dekat sini dia decrease. So settle. Yang ini tak ada masalah Nombor 1. Yang nombor 2 ini, tengok sini, ini adalah sharp end tau. Sharp end ini bermaksud f prime dia is not defined. Kena ingat, ini f prime dia is not defined, undefined lah Oleh sebab itu dia adalah critical point. Ini kita setuju? Boleh? Tetapi dia bukan stationary point. Sebab stationary point dia tak include yang case-case undefined. Ini undefined. Jadi dia bukan stationary point. Dia relative maximum. Betul ke? Betul ke perkataan relative tu? Kita lihat jiran kiri dan kanan. Ya, ada jiran kiri, ada jiran kiri, betul. Ada jiran kanan. Okey, tak ada masalah. Adakah sini dia punya kecurunan macam mana? Kecurunan dia f prime dia positif, f prime dia negatif. Dia ada perubahan tandaan, betul? Jadi dia adalah relatif dan dia adalah relative maximum. Boleh nak? Ini setuju ya? Okey, nombor 3 kat sini, dia sama dengan case yang pertama ni lah Dia adalah critical point, dia adalah stationary point, dia adalah relative minimum. Ini tak ada masalah. Yang ini sama dengan case yang nombor 2 ini. Sebab dia ada sharp end dekat situ. Sharp end dekat sini bermaksud f prime dia is undefined. Jadi dia adalah critical point, tapi dia bukan stationary point. Boleh? Dan dia adalah relative minimum. Penggunaan relative ini ada 2 syarat tadi kan? Kejiranan dia dan dia ada perubahan tandaan bagi f prime. Memang dia ada semua tu. Okey, settle yang itu. Yang seterusnya kita lihat dekat sini. Tengok sini dekat sini kalau kita lihat diagram ini pun kita dah boleh agak dah. X0 ini pada sini dia merupakan apa ni? Dia merupakan inflection point. Sebab apa? Sebab dia ada concavity changes, betul tak? Perubahan concavity. Ini concave down macam ni, ini concave up macam ni. Ingat lagi tak benda macam tu? Yang case untuk ini pun sama juga. Kalau kamu lihat ini pun sama juga. Dia juga merupakan
inflection point sebab ciri-ciri dia. Ini concave up, ini concave down. Yang ini pun sama juga. Ini concave down, ini concave up. Terakhir pun sama juga. Ini concave down, ini concave up. Jadi untuk yang case yang dekat bawah ni semua ni merupakan inflection point. Boleh? So jadi cuba kita analysekan satu-satu nak mengaitkan critical point, stationary point dan adakah dia mempunyai relative. Jadi yang pertama sekali dia adalah critical point dan dia adalah stationary point. Okey? Dan dia inflection point kita setuju dan not a relative extremum. Dia bukan relative extremum dan juga relative minimum. Kenapa? Sebab cuba kita lihat. Kalau saya padam ni sekejap. Yang pertama sekali kamu kena tanya, dia ada jiran tak? Kiri kanan? Jawapannya ada. Jiran belah kiri ada, jiran sebelah kanan pun ada. Boleh? Lepas tu tengok dia punya gradient dia, f prime dia. Nampak tak kat sini? Ini adalah f prime dia apa? Positif, betul? Dekat sini f prime dia positif lagi. Maka dia tidak ada perubahan tandaan bagi f prime. Sebab itulah dia tak boleh, dia bukan merupakan relative extremum. Setuju? Okey, yang itu clear ya. Yang ini. Lepas tu yang nombor 2 ni pun sama juga, case dia macam tadi. Kalau saya padam yang ini, kalau saya tanya, ada jiran tak? Ada jiran. Sebelah kiri ada jiran, sebelah kanan ada jiran. Lepas tu tengok kecerunan. Dia ke bawah macam ni kan? Maka f prime dia negatif. Ini pun ke bawah macam tu. F prime dia negatif juga. Ada tak perubahan tandaan? Tidak ada. Maka dia not a relative extremum. Setuju? So, yang ini pula, case ini, kalau saya padam kat sini, ini apa kes yang berlaku dekat sini? Inilah berlaku yang dinamakan a vertical tangent. Vertical tangent. So bila vertical tangent, maka dia bukan suatu stationary point. Boleh? Ini kena ingat ya. Ini kena ingat, dia bukan stationary point. Dia ada dua kes sahaja yang umum. Satu adalah vertical tangent, yang ini. Satu lagi adalah sharp end, macam ni. Yang ni, sharp end macam ni kan. Dia confirm dia bukan stationary point. So dua kes ini kamu kena ingat, sharp end dengan vertical tangent, dia bukan stationary point, tapi dia adalah critical point ya. Dia adalah critical point. Nah, ini adalah inflection point. Lepas tu dia not a relative extremum. Memang dia bukan relatif lah ya, dia bukan relative extremum. Penjelasan dia dengan kamu cek dia punya kecerunan, ada tak perubahan f prime dia. Okey, yang ini pun sama lah ya, yang ini pun sama juga. Ini dia merupakan critical point, dia not a stationary point. Sebab apa? Sebab dia juga adalah vertical tangent ya, dia juga adalah vertical tangent. Clear? Dan dia adalah inflection point, dia not a relative extremum. Boleh nak? Okey, dekat situ selesai situ. Next page kita ada satu teorem. Teorem ni kamu sila baca ya. Please have a read this theorem. Okey, sebelum itu saya nak terangkan. Dalam relative extremum kan, dekat sini kan saya kerap saya kerap sebut kejiranan, betul tak? Kejiranan tu maksud dia jiran belah kiri, jiran belah kanan. Contohnya macam ni dia ada jiran sebelah kiri dan jiran sebelah kanan. Cuma saya nak bawa satu contoh macam ni. Katakan kita ada macam ni lah ya. Contoh macam ni. Contoh macam ni. Katakan kita ada satu point dekat sini, ada satu point dekat sini, dan ada satu point dekat end point dekat sini, dan juga dekat sini. Okey? Boleh tak? So saya letakkan ini A, ini B, ini C, ini D.
Baik, saya besarkan sikit. Apa yang kamu nampak dekat sini? Untuk B dengan C ini. Untuk B dengan C ini, untuk B ini, dia ada jiran tak? Ada. Jiran sebelah kiri dia dekat sini. Jiran sebelah kanan dia dekat sini. Lepas tu, dia ada tak perubahan F prime dia? Ada. Sebab dekat sini, dia adalah F prime dia positif. Dekat sini, F prime dia negatif. Maka, B adalah relative maksimum. C sini, dia sama dengan B. Cuma, ini adalah relative minimum. Baik. A dengan D ini, kalau kita nak kata dia relatif, kena cek dulu kejiranan dia. Pada A ni, dia ada jiran kanan tak? Ada dekat sini. Ada jiran kiri tak? Tak ada kan? Dia tak ada jiran kiri, betul? Maka A dengan D ni bukan merupakan relatif ekstrimum. Boleh? So ingat ya. Sebab nanti sebelum kamu tanya saya, ada contoh lain tak yang dia tak ada jiran? Ya, ini adalah contoh yang terbaik yang boleh kita jelaskan mengenai neighborhood, kejiranan. Ya, jiran kiri kanan tu lah. Boleh? Okay, good. So, apa lagi? Kita tengok contoh lah kot ya. Ini kamu boleh baca ni ya. So, example dekat sini dia macam example tadi lah ya. Example tadi tu ini kita dah buat tadi kan. Kita dah buat yang ni. Cuma soalan ini tadi kita duk mencari apa? Kita duk mencari nilai critical value kan. Kejap, kita tengok semula kat atas. Ini dia. Ini dia. Iaitu critical point dia adalah 0 dengan 2, betul? Kita tak pernah pun bincangkan dia dia relative maksimum ke ataupun relative minimum kan. So jadi kita lihat dekat sini, contoh tu berada dekat sini, kita nak check lah. Sebab example 4 ni, statement dia cakap ini saja F has relative maximum. Dia kata macam ni tau, maximum and relative minimum. So macam tu. Macam mana kita nak tahu? Contohnya macam tu lah ya. Jadi ada beberapa cara lah. Yang pertamanya kita boleh draw the graph, tetapi kita juga boleh sketch the table for example. Contohnya macam ni lah ya. Kita dah tahu kan dia punya critical point tadi apa? Dia punya critical point adalah apa tadi? X sama dengan 0 dan juga 2, betul? Macam ni kan. So jadi kita boleh buat table satu, table the first derivative test lah. Sebelum ni kita dah belajar kan. So jadi kalau kita cuba buat table berkenaan, lebih kurang macam ni lah ya. Apa yang kita dapat kat sini? Kita dapat X kurang daripada 0. So kita just nak ensure sebenarnya betul tak statement tu. Jadi dekat sini kita boleh lihat, kamu ambil beberapa nilai contoh, katakan ini 2.2, ini katakan 1, ini katakan negatif 0.5, contohnya macam tu. So kita substitutekan nilai-nilai tersebut ke dalam F prime. Kita akan dapati dekat sini adalah positif, dekat sini adalah negatif, dekat sini adalah positif. Kalau kita buat dalam arrow direction, kita boleh buat macam ni lah. Ini adalah macam ni, ini adalah macam ni, ini adalah macam tu. So kamu nampak tak sekarang ni? So kita boleh katakan dekat sini, pada kosong ni, pada tengah ni, when x equal to 0, maka F prime tu changes dia punya sign daripada positif ke negatif. Kamu nampak tak? So kita boleh tulis kat sini. Kalau saya buat sedikit hasil dekat sini, pada nombor 1 lah kena ya, pada x equal to 0, apa berlaku kat sini? So F prime ini dia akan daripada positif, dia akan bertukar menjadi F prime menjadi negatif. Clear? Boleh? So ini indicate that dia mempunyai relative max. Boleh? So sama juga dalam
pada X sama dengan 2 tu, apa yang berlaku? So F prime tu berubah F prime tu berubah dari mana? Dari negatif kepada positif. This indicate that dia mempunyai relative minimum. Boleh tak? So itu adalah penjelasan dia untuk example ini. Okey, now kita pergi kepada contoh yang seterusnya, iaitu second derivative test. Ya, dekat sini. So kamu boleh lihat, dan saya rasa untuk second derivative test pun saya dah terangkan sebelum ni, dia punya ciri-ciri dia macam mana dan sebagainya. So jadi kebiasaannya untuk second derivative test ini, kita akan uji setiap nilai X tu satu persatu. Ingat tak benda macam tu? So saya buat sikit lah ya. Tulis juga kat sini supaya kita tak lupa. Biasanya saya tulis apa? Boleh? So satu persatu. So jadi bila kita membincangkan tentang second derivative test, ini please have a look this one. Tengok dekat sini. Dan kita akan berjumpa lah dengan concave up, concave down dan sebagainya kan. So dalam kes-kes macam ni lah. Jadi kita boleh kaitkan semua sekali. So kalau dia concave up macam ni, ni concave down macam ni, dia ni lah concave down. Dia macam ni concave. Maksudnya kecembungan dia ke bawah, kecembungan dia ke atas macam ni. Ini concave up macam tu. So dekat sini kita ada relative maximum. This point, ya. Nilai X ini dia adalah relative maximum. Ingat semula apa tu relative? Relative dia ada jiran, lepas tu dia punya gradient dia ada perubahan tandaan F prime dia kan. So betul lah ni. So benda-benda macam ni. So take note juga dekat sini, yang C ni penting juga ya. Penting juga sini. Kalau F prime tu kosong dan F double prime tu kosong. So macam ni. So ini C ni pun penting juga, kamu kena tengok betul-betul apa yang dia cuba sampaikan. Alright. Dekat sini ya. So jadi kalau kita lihat kat sini ya, kalau dia concave down, ciri-ciri penting dia adalah F double prime dia adalah negatif. Ini ya. F double prime dia bernilai negatif. Kalau dia concave up, maksud dia F double prime dia bernilai positif. Dia indicate that dia adalah concave up. Dan dia mempunyai dan dia melibatkan relative minimum. Maksud dia mempunyai titik minimum dekat sini. Kalau dia concave down macam ni, dia mempunyai titik maksimum dekat situ. Boleh tak? Okay, now kita pergi kepada contoh example 5. We are given a function here, fx sama dengan 3x kuasa 5 tolak 5x kuasa 3. So dia bertanyakan tentang relative extrema. Right? Relative extrema. Maksud dia relative extrema ini sama ada dia merupakan relative maximum ataupun relative minimum. Dua je. Soalan saya sekarang ni, kalau kamu tengoklah rajah ini ya, by looking at this diagram, dan ini pun memang 3x kuasa 5 ya. Kalau tengok rajah ini, kamu agak-agak ada tak dia mengandungi inflection point? Jawapan dia ada. Memang ada inflection point. Tetapi tengok soalan. Soalan tu dia tanya apa? Find the relative extrema. Dia tak tanya pun mengenai inflection point. Jadi kita tak perlu pertimbangkan apa-apa. Saya buat notation dekat sini. Ini setuju ya?
Dia tak tanya pun. Jadi macam mana kita nak dapatkan relative ekstrema dia? Macam biasalah. So kita akan buat f prime equal to 0. Boleh nah? So kalau kita buat, kita dapat apa? F prime kita dapat apa? F prime kita akan dapat 15 x kuasa 4 tolak 15 x kuasa 2. Betul? So kalau kita buat f prime x equal to 0, oh ini kita boleh ringkaskan lagi kan? Oh tak perlu pun tak apa. So jadi kita akan dapati 15 x kuasa 4 tolak 15 x kuasa 2 equal to 0. So korang boleh tekan kalkulator. Okey, kalkulator dapatkan nilai x tu, kamu akan dapati ada 3 nilai x, iaitu nilai x tersebut adalah negatif 1, 0 dan juga 1. Macam ni. Boleh? So kalau kamu lihat diagram ini, lihat diagram ini, mana negatif 1? Okey, dekat sini ya, kedudukan ni 1, ini adalah negatif 1, dekat sini adalah 0, dekat sini adalah 1. Nampak tak kat sini? Kalau based on this critical value, negatif 1, 0, 1, ini melibatkan negatif 1, ini 0, ini adalah 1. Betul? Okey, cubalah kita saja check double f prime dia. F double prime dia. Ya, saja nak tengoklah kan. Okey, cuba kita tengok je ya. Kalau saya saja cuba je, let's say kita cuba dapatkan f double prime x dia, dapat apa kat sini? Kita tengok daripada sinilah, sebab f prime dia adalah yang ini, maka f double prime dia adalah, kita akan dapati nilai dia adalah 60 x kuasa 3 tolak 30x. Betul? Macam ni kan? So kita boleh tak apalah, kita buat sikit kat sini. Kita ada 30x okey, macam ni. Lepas tu katalah kita nak dapatkan nilai-nilai x kan. So we are going to apply this. Kita dapat apa kat situ? So tekan calculator, korang akan dapati nilai dia adalah ada 3 nilai juga dekat situ. So x kita sebenarnya dekat sini kita ada nilai ni tau. Ini dia guys. Kita ada 3 nilai ni. Kalau f prime equal to 0, ada 3 nilai ni. F double prime equal to 0, kita ada 3 nilai ni. Jadi ada kemungkinannya juga kesemua ni merupakan inflection point. Jadi kamu cuba lihat kosong dekat sini. Sini pun ada kosong, betul tak? Sini pun ada kosong. Right? So as a basis, kalau f double prime equal to 0, ini kemungkinan besar merupakan inflection point. Jadi kita sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan tiga-tiga nilai ini. Oleh sebab kosong ini berada dekat sini, maka sebenarnya kosong pun tak perlulah kita pertimbangkan. Korang nampak tak? Kita sebenarnya hanya perlu melihat when x equal to minus 1 and 1 sahaja. Sebab ini dua lah yang akan memberikan relative extrema. Betul lah, by looking at the diagram, apa yang kau nampak dekat sini? Ini adalah inflection point, betul tak? Sebab dia ada concavity kan, nampak tak? Ini concave up, ini concave down kan? So jadi dia tidak akan memberikan extrema, sebab dia bukan maximum point, bukan minimum point. The only two point yang akan memberikan extrema, max ataupun min, adalah ini dan juga ini. So korang setuju tak sebenarnya? Kalau saya buat notation dekat sini, sebenarnya
Setuju yang itu? Boleh? So, inilah yang akan kita buat. Boleh nak? So, now kita akan kita nak guna apa sekarang ni? So, katakan kita nak menggunakan second derivative test. Ya, so ingat semula ya, second derivative test tu macam mana? Kita buat table sikit Kita buat table sikit untuk menjelaskan kat sini. Kita nak menggunakan second derivative test. By using table by using table. So jadi kita boleh cubalah. Kita boleh cuba. Katakan kita ada nilai x kita katakan nombor 1 kita. Okey, tapi kita kena tahu jugalah, kena tahu f double prime tu apa. So kita katakan kita punya tak payah table pun tak apalah kot. Kita nak guna yang kaedah pengiraan biasa kan, calculation. So we know that yang f double prime kita tu adalah apa tadi? Yang ni kan 30x apa tadi? 2 x kuasa 2 tolak 1, right? So when x equal to minus 1, f double prime minus 1, korang kira yang ni, korang akan dapati nilai dia adalah negatif, right? Dan apabila kita guna yang point yang satu lagi, yang ini akan memberikan nilai positif. Means that kalau dia negatif, maksud dia apa dekat sini? Ini dia adalah f has relative maximum. Clear tak? Ini f has minimum. Dan in detail dia adalah concave down. Ini adalah concave up. So korang nampak? So inilah dia penjelasan kepada soalan example ini. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.